Status harian normal baharu COVID-19. 3 kes dalam kategori 5 iaitu mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 5 kes dalam kategori 4. Sementara itu, 1,088 kes sembuh hari ini dan 2 kes kematian dilaporkan. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 76% dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 73.4%. Manakala 3.1% bagi 4 dos vaksin. Negara Brunei Darussalam dan Kesultanan Oman menghargai potensi bagi memajukan kerjasama ekonomi dalam banyak bidang. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua-dua buah negara menubuhkan bersama beberapa inisiatif untuk mengembangkan kolaborasi ekonomi. Ketika berucap semasa dialog kerjasama Negara Brunei Darussalam dan Kesultanan Oman pagi tadi, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah berkata, negara Brunei Darussalam melihat pentingnya mengekalkan persahabatan untuk terus utuh bagi jangka masa yang lama, bukan sahaja untuk generasi masa ini bahkan juga generasi masa depan. Dialog kerjasama negara Brunei Darussalam dan Kesultanan Oman selama 3 hari diadakan sempena mesyuarat jawatankuasa bersama negara Brunei Darussalam dan Kesultanan Oman kali ketiga antara Kementerian Kewangan dan Ekonomi dan Kementerian Promosi Perdagangan, Industri dan Pelaburan Kesultanan Oman. Indeed, the strong bilateral relations between our countries are underpinned by close people-to-people ties through exchanges of government officials, experts, academicians, students, among others. The common appreciation for the richness of our country's cultural heritage is also reflected in the elevated engagements in this sector. Tuanan Terutama Sheikh Ahmad bin Hashil Al-Maskari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kesultanan Oman berkata, kedua-dua buah negara menikmati sejarah hubungan persahabatan yang sekian lama terjalin. Negara Brunei Darussalam dan Kesultanan Oman yakin konsultasi dan kerjasama berterusan akan membawa hubungan dua hala dalam bidang pelaburan, pendidikan dan lain-lain bidang mencerminkan kerjasama yang bermanfaat bagi kedua-dua belah pihak. The investment forum will take place tomorrow, insyaAllah. Tuan Fatih Al-Balushi, Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Pelaburan Oman Brunei OBIC, dalam ucap tamanya menjelaskan Syarikat Pelaburan Oman Brunei merupakan dana ekuiti swasta yang ditubuhkan bersama oleh Otoriti Pelaburan Oman dan Agensi Pelaburan Brunei dengan objektif strategik mengukuhkan hubungan kedua-dua belah pihak selain menggalakkan pelaburan ekonomi. Thanks to its regional diversity and a range of activities and excursions. Dialog kerjasama anjuran Kesultanan Oman dan UBD bertujuan menggalakkan pelaburan serta peluang pelancongan dan pendidikan tinggi. Juga diadakan, pameran dibukakan bagi kunjungan orang ramai sehingga hari Khamis dari pukul 8.15 pagi hingga 4.15 petang. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita haruslah memberikan sokongan kepada dasar-dasar yang telah digubal oleh kerajaan. Menurut Menteri Haliwan Dalam Negeri, ini kerana dasar negara merupakan satu elemen yang penting dalam menjalankan sistem pentadbiran dan pemerintahan sesebuah negara. Saya menyeru agar kita selaku rakyat dan penduduk di negara ini untuk berganding bahu dalam menyokong dan mendukung dasar-dasar kerajaan demi kemajuan, kemakmuran, keselamatan, kesejahteraan seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman berucap semasa Majlis Penyampaian Sijil Kerakyatan kali ke-35. Seramai 442 orang menerima sijil masing-masing. Majlis berlangsung petang tadi di Dewan Persidangan Veridex Cerudong.
program Semarak Hari Keputeraan menerapkan kesedaran terhadap peranan dan tanggungjawab kepada raja dan pemimpin negara. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Negara Brunei Darussalam terus mengalami kualiti udara yang bersih tanpa asap jerebu rentas sempadan pada tahun lalu. Walau bagaimanapun, musim kering masih belum berakhir dan disebabkan oleh perubahan iklim, ia akan memanjangkan keadaan kering. Justru Menteri Pembangunan menyeru ke semua negara yang menjadi jawatankuasa pandu mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan untuk meningkatkan usaha dan bergerak ke hadapan bagi mencari penyelesaian pragmatik bagi masalah jerebu. Yang Berhormat Datuk Paduka Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid menyatakan perkara tersebut semasa mesyuarat Jawatankuasa Pandu Sab Serantau mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan MSC ke-23 yang diadakan melalui persidangan video. Mesyuarat juga dihadiri oleh para menteri dan perwakilan daripada Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand serta Setiausaha Agung ASEAN. Mesyuarat mengambil maklum mengenai maklumat situasi cuaca dan asap jerebu yang dibentangkan oleh Pusat Meteorologi Khas ASEAN ASMC. Negara-negara anggota mengesahkan kesediaan mereka untuk menyediakan bantuan seperti penempatan sumber-sumber teknikal bagi bantuan anggota bomba. Mesyuarat juga mengiktiraf kesan perubahan iklim dan keadaan cuaca yang melampau dan bersetuju mengenai pentingnya mengambil tindakan kukuh bagi langkah-langkah pencegahan. Mesyuarat MSC ke-24 akan diadakan di Singapura pada tahun depan. Bagi menyemarakkan dan memeriahkan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76, Jabatan Penerangan pagi tadi mengadakan program Semarak Hari Keputeraan di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Hadir Yang Berhormat Datin Seri Paduka Dr. Dayang Hajar Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Program diserikan dengan ceramah khas bertajuk Wanita dan Kemajuan Ummah. Antara intipati ceramah termasuk peranan wanita dalam kemajuan negara dan ummah. Program anjuran unit kenegaraan itu dihasrat dapat meningkatkan kesedaran terhadap peranan dan tanggungjawab rakyat kepada raja dan juga pemimpin negara. Untuk membentuk sebuah institusi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah adalah dengan memahami beberapa perkara termasuk mengetahui hak anak iaitu mempunyai ayah dan ibu yang soleh kerana akhlak anak terbentuk daripada akhlak ibu bapa. Perkara itu antara ceramah yang disampaikan oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB dalam ceramah pada Majlis Penutupan Bengkel Kemahiran Keibubapaan Islam Anjuran Pusat Kajian Fiqh Al-Usrah, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB. Majlis petang tadi berlangsung di kolej berkenaan. 90 peserta terdiri daripada pegawai dan kaki tangan kerajaan serta agensi swasta dan persendirian mengambil bahagian dalam bengkel tersebut. Bengkel diharap dapat memberikan kefahaman dan pengalaman kepada para peserta berkaitan teori-teori dalam keibubapaan khususnya dari perspektif Islam. Alhamdulillah, berkat daripada ilmu ini sedikit sebanyak kami dapat mempelajari ilmu rumah tangga, and then insyaAllah bengkel ini akan dapat dipanjangkan lagi. Sebagai ketua keluarga, saya akan cuba sudah ikhlas dan upaya memperwalihi apa ada ilmu ini untuk dipraktikkan dan mungkin yang besar juga akan dikongsikan dalam organisasi. Penggunaan dan transformasi digital dalam perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS adalah penting untuk menjadikan PMKS lebih berdaya tahan dalam mengharungi cabaran COVID-19. Pengarah di bahagian industri dan ekosistem perniagaan Kementerian Kewangan dan Ekonomi menyatakan perkara tersebut semasa perasmian mesyuarat Kumpulan Kerja Pembangunan Perusahaan Kecil dan Sederhana BIM Piaga SMED
WG kali ke-9 yang diadakan di salah sebuah hotel di Ibu Negara. Menurut Awang Alan On, pandemik COVID-19 telah menjejaskan rantaian bekalan global dan memerlukan BIM Piaga mempergiatkan usaha dalam kerjasama ekonomi dalam kalangan negara ahli. Mesyuarat dihadiri wakil daripada agensi-agensi fokal pembangunan perusahaan kecil dan sederhana dari negara-negara ahli BIM Piaga, BIM FC dan Majlis Perniagaan BIM Piaga BEBC. Mesyuarat antara lain membincangkan projek baharu mengenai misi inovasi BIM Piaga dan startups PMKS dengan kerjasama Republik Korea. Bertemakan memperkasakan bahasa Melayu, sambutan Bulan Bahasa pada tahun ini berlangsung esok 6 Julai dan diadakan secara hybrid. Secara fizikal diadakan di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Manakala secara maya menggunakan aplikasi Zoom dan media sosial Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei. Pelbagai kegiatan telah disusun atur dan akan dilaksanakan sehingga Jun 2023. Perkara tersebut dikongsikan oleh pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka semasa sesi temu bual bersama pewarta RTB. InsyaAllah ada satu kegiatan baharu ke arah mertabatkan dan mengukuhkan bahasa Melayu sempena sambutan Bulan Bahasa 2022 akan dilaksanakan, iaitu penggunaan anugerah wirabahasa. Anugerah ini diwujudkan sebagai anugerah tertinggi khusus dalam bidang bahasa dan persatuan Melayu di negara ini. Anugerah ini akan diberikan dan dilaksanakan pada awal tahun 2023. Maklumat mengenai program dan kegiatan yang akan diadakan sempena Bulan Bahasa, layari laman sesawang Dewan Bahasa dan Pustaka. Laporan dari Tanah Suci Mekah. Hanya beberapa hari saja lagi akan berlangsungnya wukuf di Arafah. Sehubungan itu, pelbagai usaha telah dibuat oleh Pejabat Urusan Jemaah Haji, Negara Brunei Darussalam Pentadbiran dan Perubatan, termasuk perbincangan mengenai persiapan serta pergerakan semasa hari kemuncak hari tersebut. Mengetuai rombongan Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, Pengarah Urusan Haji Kementerian Haliwal Ugama selaku Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam Pentadbiran di Arab Saudi bagi musim haji tahun ini. Perbincangan juga menumpukan kepada perancangan Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam menjelang tibanya hari wukuf di Arafah serta pelaksanaan manasik haji dan kepulangan jemaah haji ke tanah air. Perbincangan berlangsung di Hotel Le Méridien Mekah Al-Mukarramah. Syarikat Pengendali Haji Darussalam Holding Sendirian Berhad kemarin mengadakan taklimat persiapan sebelum ke Arafah dan Mina. Taklimat bertempat di Hotel Voco International Mekah Al-Mukarramah. Taklimat dipengerusikan oleh Awang Haji Mahmud bin Haji Muhammad, Pengarah Urusan Darussalam Holding Sendirian Berhad. Dalam taklimat tersebut, bakal haji yang mengikuti pakej syarikat tersebut disaran untuk sentiasa menjaga kesihatan dan membanyakkan rehat sebelum bergerak ke Arafah pada 8 Julai ini. Sementara itu, taklimat persiapan sebelum ke Arafah dan Mina juga diadakan petang kemarin di Hotel Al-Ghufran Safwah Makkah Al-Mukarramah. Taklimat anjuran syarikat Darussalam Holding Sendirian Berhad itu diadakan khusus bagi jemaah yang mengikuti pakej Safira. Semasa taklimat, para bakal haji disaran untuk membawa barang keperluan sahaja, memandangkan khemah-khemah turut dikongsi bersama jemaah lain. Sejumlah 135.8 kg tongkeng ayam dan 9.2 kg daging mentah tanpa permit import halal dirampas semasa operasi sepadu pagi tadi. Operasi ke atas sebuah rumah di Kampung Kilanas ini dijalankan oleh bahagian Kawalan Makanan Halal, Jabatan Hal Ehwal Syariah dan Jabatan Kastam dan Eksais Diraja yang membawa jumlah keseluruhan rampasan sebanyak 145 kg. Kes tersebut diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja untuk siasatan dan tindakan selanjutnya. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD tahun ini menerima pengesahan berprestij bagi taraf A stabil yang dipegangnya sejak tahun 2015
sekaligus meletakkannya setanding dengan bank terkemuka lain di rantau Asia Pasifik. Penerafan itu diberikan oleh sebuah agensi penerafan kredit antarabangsa terkemuka, S&P Global hasil tinjauan kepada BIBD. Ianya mencerminkan kedudukan BIBD dengan pasaran yang kukuh, perniagaan yang pelbagai dan rekod prestasi yang mantap di samping mengiktiraf permodalan bank yang mantap. Laporan itu juga mendedahkan tentang kedudukan fiskal dan kunci kira-kira negara Brunei Darussalam yang kukuh sejak sekian lama. Menurut S&P Global lagi, prospek stabil yang diberikan ke atas BIBD mencerminkan jangkaan yang BIBD akan mengekalkan kepentingan sistemnya yang tinggi di Brunei Darussalam dan profil kewangannya akan terus bertambah baik dalam tempoh 12 hingga 18 bulan akan datang. Piala Persekutuan Bola Sepak Asia AFF bawah 19 tahun, skuad muda negara Brunei Darussalam meneruskan aksi bagi perlawanan kedua kumpulan A semalam. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Patriot Bekasi, skuad negara yang bertemu pasukan tuan rumah Indonesia terpaksa akur selepas tewas 0-7. Dalam perlawanan lain, Vietnam mengalahkan Filipina 4-1, manakala Myanmar tewas kepada Thailand 0-3.